Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syara, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kepujian dan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas kesabaran menanggung musibah tersebut. Dan kita jangan lupa kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerimalah barang kebaikan yang kita buat sepanjang bulan Ramadan ini, terimalah sebagai amal yang soleh dan berilah ganjaran yang paling baik dengan amalan yang kita buat ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini saya tidak merancang untuk menyambung kitab, tapi kita nak muhasabah tentang Ramadan kita supaya berbaki beberapa hari ini memberi makna dan nilai yang besar pada kita. Kita berpuasa lebih kurang 4-5 hari saja lagi dalam bulan Ramadan ni. Kita nak puasa, tinggal pun 4-5 hari saja lagi. Kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Selalu saya sebut dengan tuan-tuan, tahun depan belum tahu ada rezeki yang sama sebagaimana yang Allah Ta'ala rezekikan pada kita pada tahun ini. Sama ada dalam konteks ada umur lagi ke tidak, satu. Sama ada kalau ada umur pun kesihatan ada ke tidak. Kemudian kalau ada sihat, kita tak tahu Allah Ta'ala beri kita hidayah untuk kita beribadat sebagaimana ruang hidayah yang ada pada tahun ini. Jadi berbaki dengan beberapa hari saja lagi yang kita berada di bulan Ramadan, kita nak gunakan betul-betul berbaki hari ini supaya Ramadan tahun ini tidak memberi nilai yang sia-sia pada kita. Supaya dia menjadi Ramadan yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kita. Sebab itu, saya nak ajak kita sama-sama menilai balik setelah kita melalui 2/3 bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang kita tahu, Allah Ta'ala mengurniakan Ramadan kepada kita ini dengan tujuan. Dengan tujuan, dengan matlamat, dengan satu target. Bila mana seseorang itu berada di bulan Ramadan, difardukan kepada dia berpuasa, dia diperintahkan kepada dia melakukan ibadah supaya dia jadi sesuatu daripada Ramadan itu. Sebagaimana yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, ayat biasa kita dengar di awal-awal Ramadan dulu. Allah Taala sebut apa? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan ibadah ataupun memfardukan kita dengan puasa ini tak lain tak bukan tuan-tuan, kita keluar daripada Ramadan, maknanya
Ramadan itu menjadikan kita orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal dia, 2/3 hari, 2/3 bulan telah kita lalui di bulan Ramadan ini. Apakah kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau nak dibawa amalan kita depan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui 2/3 bulan. 2/3 bulan ini. Kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, nak menzahirkan nilaian supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebab itu takwa ni bukan benda-benda biasa, tuan-tuan. Takwa ni dia ada syarat dia. Nak jadi orang bertakwa, dia ada syarat dia. Saya ingat saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu tentang syarat-syarat menjadi orang bertakwa ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila mana ditanya tentang takwa, apa makna takwa? Sayyidina Ali memberikan takwa itu dengan 4 makna. Apa maksud dia, tuan-tuan? Seseorang itu nak dikatakan dia bertakwa, dia mesti ada 4 ciri, kata dia. Dia mesti ada 4 ciri. Ini biasa kita dengar pada hari ini. Mungkin dengar, mungkin tak faham, mungkin terlupa dan sebagainya lah. Kata Sayyidina Ali, yang pertama dia kata apa? Al-khawfu minal jalil. Takut pada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa, dia mesti takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takut pada Allah, tuan-tuan? Takut. Takut ni satu perasaan. Dia bukan boleh dibuat-buat. Dia perasaan. Sebagaimana kita ada rasa, kita takut kepada orang. Kita takut, tak? Kita nampak apa? Kita nampak sesuatu yang mudarat. Kita lari pada dia. Kita nampak anjing, kita lari pada anjing. Kita takut anjing, contoh. Orang takut, yelah orang takut macam-macam takut, tuan-tuan. Ada orang takut anjing, ada orang takut ular. Ada orang takut lipah pun takut. Ada lipah takut. Ada yang takut cicak, ada takut labah-labah. Cuba tengok macam mana orang, bila mana takut dengan binatang-binatang ni, tuan-tuan. Dia pergi dekat ke binatang tu ke dia lari pada binatang itu? Dia tentu lari. Manusia bila mana takut sesuatu dalam konteks makhluk, dia akan lari daripada makhluk tersebut. Kita tahu orang tu jahat, kita takut dengan dia. Macam kita kecil-kecil dulu, tuan-tuan. Kita buat salah. Kita tahu bapak kita ni lebih komando daripada komando. Bapak kita dah. Takut kita dengan dia. Kita mari dekat dia, kita mari jauh. Kalau kita nampak dia pandang kita, kita masuk ke pintu belakang, tuan-tuan, kita takut. Makhluk bila takut dengan makhluk, dia akan lari daripada makhluk. Tetapi dalam konteks satu manusia, satu makhluk, takut kepada Allah. Bagaimana seseorang itu menunjukkan ketakutan dia kepada Allah? Semakin dia takut dengan Allah, semakin dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kita takut dengan makhluk, kita lari pada makhluk. Tapi kalau kita takut dengan Allah, kita datang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini beza dalam konteks takut pada manusia dengan takut pada makhluk. Takut pada Allah, kita datang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka, apa cara yang kita buat untuk dekat dengan Allah Ta'ala? Cari perkara-perkara yang memberi kegembiraan. Yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amalan-amalan. Kita dah baca kitab kita bertahun. Dalam itu cerita bagaimana dosa-dosa besar. Yang perlu kita jauhi dosa-dosa besar tersebut kerana kita tahu perbuatan itu menjauhkan kita dengan Tuhan. Jadi, kalau ada perbuatan yang perlu kita tinggalkan kerana dia menjauhkan kita dengan Tuhan, apa amalan yang perlu kita jaga supaya mendekatkan kita dengan Tuhan? Kita dah baca dalam hadis beberapa perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu menjadi amalan kita, antaranya apa, tuan-tuan? Di bulan Ramadan ini, sembahyang malam. Sembahyang malam, jaga elok-elok. Kita dah melalui 20 hari lebih dalam bulan Ramadan. Ada tak satu malam yang kita tinggal sembahyang malam dalam bulan Ramadan ini? Rugi kita, tuan-tuan. Oleh yang demikian, kalau kita tak dapat sembahyang penuh, sembahyang malam pada tiap-tiap malam ni, ada baki 4-5 hari lagi ni. Pastikan malam-malam kita terisi dengan penuhnya sembahyang-sembahyang malam. Penuh sembahyang-sembahyang malam. Bila mana sembahyang, jangan kelang kabut. Tak boleh pula. Nak laju-laju. Ada sekarang ni berlawan-lawan pula. Tarawih nak pecah rekod balik habis pukul berapa? Saya ada dengar, dia kata. Ada dengar lah, saya pergi sembahyang dalam masjid ni. Jemaah cakap sebelah saya. Oh, dia kata imam malam ni bagus, awal sikit pada imam semalam. Dia kata imam malam ni pecah rekod, dia kata paling awal lah. Biasa kita habis, dia kata malam ni nampak 9.35 habis dah. Oh. Makmum ni pergi jumpa imam tanya, imam tugas berapa hari? 4 hari. 4 hari jadual imam ni, maknanya bertugas masjid tu 4 hari.
Saya kata sampai begitu tuan-tuan kita. Di hujung-hujung Ramadan, kita kelang kelibut nak balik cepat daripada masjid. Sedangkan inilah waktunya untuk kita berlama-lama di masjid. Bacaan-bacaan dalam sembahyang kita boleh panjang-panjangkan sikit, tuan-tuan, supaya lama kita berdiri. Dalam 10 akhir Ramadan ini, kerana kita tidak jumpa ruang yang sama lagi selepas daripada ini. Sebab itu dalam ulama menyebut, amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dalam sembahyang, amalan apa? Amalan apa yang paling Tuhan suka dalam sembahyang? Perbuatan apa yang paling Tuhan suka? Ada banyak rukun. Ada berdiri, ada duduk, ada sujud, ada rokok. Perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Berdiri. Berdiri lama. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab sirah, Nabi SAW sembahyang. Lamanya Nabi berdiri dalam sembahyang. Menunjukkan apa? Perbuatan berdiri dalam sembahyang itu disukai oleh Allah Ta'ala. Maka panjang-panjangkan sembahyang kita. Makna lama-lamakan sikit. Janganlah kelang kabut bacaan supaya kita boleh balik cepat. Makmum pun suka dah bila habis awal. Jangan begitu tuan-tuan. Kita berada di 10 akhir Ramadan. Kan kita tahu dalam hadis Nabi SAW, di antara amalan yang dibuat oleh Nabi ketika mana berada pada pengakhiran Ramadan adalah memperbanyakkan iktikaf di masjid. Dan di antara iktikaf yang boleh kita buat adalah sembahyang tarawih itu. Iktikaf ni bukan maknanya duduk untuk gitu. Iktikaf itu maknanya berada dalam masjid beribadah. Orang tak faham. Bila kata iktikaf, duduklah duduk. Duduk. Katanya, Haji buat apa ni? Iktikaf katanya. Iktikaf ni bukan duduk untuk gitu tuan-tuan. Duduk diam-diam. Ada. Iktikaf ni adalah perbuatan berada dalam masjid dan melaksanakan ibadah dalam masjid. Itu iktikaf. Kalau hanya duduk saja, yalah duduk dalam masjid pun boleh pahala. Tapi yang kata iktikaf itu, kita berada di masjid beribadah. Duduk baca Quran. Duduk wirid, zikir, muhasabah dan sebagainya. Tapi kalau duduk saja tak buat apa, memanglah kita mengantuk sebagainya. Maka duduk dalam masjid itu berada dalam masjid. Itu makna dia tuan-tuan, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita melalui Ramadan ini, sebanyak mana perasaan takut kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalan yang kita buat di bulan ini? Menunjukkan amalan itu sebagai kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Sembayang, mesti jaga sembayang. Sembayang sunat yang lain. Sembayang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur yang disebut dalam hadis. Ini amalan yang perlu dilaksanakan tuan-tuan dalam baki-baki akhir Ramadan ini. Disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat. Nabi suruh kita menjaga 12 rakaat sembayang sunat satu hari. Antaranya berapa? 2 rakaat ketika sembahyang subuh, 4 rakaat ketika mana sebelum zuhur. Sehinggalah kepada waktu malam ada 12 rakaat yang Nabi suruh jaga elok-elok. Inilah waktu yang kita nak jaga ni tuan-tuan. Sebagai amalan menunjukkan kita takut pada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan sembahyang-sembahyang ini tuan-tuan. Kemudian kata Al-Musannif dalam sebuah kitab menyebut, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya dekatkan diri dengan Allah Taala. Mendekatkan diri dengan Allah Taala bukan hanya dengan amalan-amalan yang baik. Tetapi dia kata apa? Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjauhkan segala perkara-perkara yang menjadi kebencian Allah Taala. Nak dekat diri dengan Tuhan, jauhkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Taala. Apa perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala benci orang mulut jahat. Kita baca kalau kita baca kitab Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar ni tuan-tuan, kita dah baca banyaklah cerita. Sebahagian besar daripada dosa-dosa besar yang ada dalam kitab itu menceritakan tentang dosa yang datang daripada mulut-mulut yang jahat. Daripada mulut-mulut yang jahat. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ini, cuba tuan-tuan tengok, Ramadan ini, kita nak jadi orang bertakwa, di antara tarbiyah dan langkah yang Allah Ta'ala ajar pada kita apa? Bukan hanya tahan mulut daripada makan dan minum, tapi jaga mulut daripada cakap benda-benda yang kotor. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata apa? Bila seseorang itu berpuasa, maka jaga mulut daripada bercakap benda-benda yang kotor. Sehinggalah bila mana ada orang ajak dia bergaduh. Nabi kata apa? Jangan gaduh dengan dia. Beritahu dia, inni shaim. Aku ni puasa.
Ramadan mengajar kita supaya jaga mulut, jangan jadi mulut jahat. Nak dekat dengan Allah Ta'ala, mulut jangan jahat. Jangan jahat. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala cerita apa? Dan segeralah kamu wasari'u ila maghfiratin, mencari keampunan Allah, min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, yang mana Allah Ta'ala telah menyediakan syurga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Quran, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama Allah Ta'ala sebut apa? Ciri orang bertakwa dalam Quran. Yang tadi kita baca ciri orang bertakwa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala ciri orang bertakwa dalam Quran, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang suka infak harta dia, infak. Ketika mana dia senang atau dia susah, ketika berat atau ringan, dia akan infak harta dia. Bermakna apa tuan-tuan? Orang bakhil kedekut, dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kedekut, dia bukan orang takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, amalan yang kita kena jaga untuk takut pada Allah adalah menjadi, selain daripada sembahyang tadi apa? Sedekah. Sedekah nak kena jaga elok-elok. Wal kazimin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ciri orang bertakwa yang kedua apa? Wal kazimin. Orang yang tahan marah. Wal ghaiza wal afina 'anil nas. Dan memberi maaf sesama manusia. Tahan marah ni tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala perintah tahan marah? Kerana perbuatan bila mana kita tak boleh kawal marah, keluar daripada mulut kita benda-benda yang tak baik. Ramadan ini nak jadi orang bertakwa bukan hanya tahan perut, tahan lapar dahaga. Ni mulut. Nak cakap pun kena fikir apa yang kita nak cakap. Tuan-tuan, dalam agama nak suruh, nak nasihat orang pun, kita tak boleh guna bahasa yang kasar-kasar. Kita tak boleh maki hamun orang untuk menjadikan orang itu baik. Sebab itu disebut dalam Quran apa? Ud'u ila rabbiki, apa disebut? Ud'u ila, dan serulah kamu kepada manusia. Ud'u ila rabbiki, apa disebut? Dan serulah kamu kepada manusia, ud'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu satu ayat dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Seru manusia dalam jalan keredaan. Dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa? Dan serulah kamu kepada manusia dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Serulah manusia dalam jalan keredaan, dalam jalan apa? Jalan yang baik. Bil hikmah, dengan cara yang baik. Nak tegur orang ni tuan-tuan, tak boleh tegur sembrono. Nak tegur orang, pilih bahasa, nada yang sesuai, nada yang baik. Nak tegur orang pun, walaupun orang tu salah, walaupun orang tu jahat, kita nak tegur orang ni tuan-tuan, dia mesti menggunakan nada yang baik. Baik, itu ada satu cerita, orang cerita. Dia kata tentang satu menantu dengan bapa mentua ni. Dia kata bapa mentua dengan menantu ni duduk serumah. Duduk serumah, menantu dengan bapa mentua duduk serumah. Cuma dia kata, dia baik dua orang. Cuma masalah dia, menantu ni makan kuat, kerja malah, kata dia. Makan kuat, kerja malah menantu ni. Pak mentua ni tuan-tuan, kerja rajin. Kerja rajin. Semayang pula malah, pak mentua. Menantu ni makan kuat, kerja malah, semayang okey. Cuma dia kerja malah, makan kuat. Pak mentua ni kerja bagus, rajin. Semayang pula malah. Nak tegur ni tuan-tuan, ialah pak mentua dengan menantu nak tegur kadang kecil hati. Jadi nak tegur ni tuan-tuan, cari jalan, tak jumpa jalan. Sehinggalah satu hari dia duduk saja-saja petang ni, pak mentua dengan menantu ni dia main dam haji. Dia main dam haji. Mujurlah petang-petang tak ada apa nak buat, dia main dam haji. Tengah-tengah main dam haji, tiba-tiba menantu ni, bapa mentua ni tersalah alih buah. Dia salah letak buah. Pak mentua dia main-main lawan dam haji ni. Tiba-tiba pak mentua ni salah letak buah. Oh, menantu pun tengok pak mentua salah letak buah, dia pun pak naik makan, kata dia. Pak mentua pun bila dengar menantu makan, dia kata, awak ni makan bagus dah, cuma kerja je malah, kata dia. Makan tu bagus dah, cuma kerja je malah.
Nantu ni tuan-tuan bila dengar pak mentua cakap gitu, tahu kau bukan nak cakap pasal damaji ni, kau nak kata aku ni. Tak apa, kau tunggu, dia kata. Lawan lagi, main lagi. Tengah-tengah main damaji tu pula, tengah sambung lagi main tadi, tiba-tiba nantu pula salah alih buah. Pak mentua pun naik makan, naik haji. Nantu pun cakap, haji benda sembahyang malah. Jadi tuan-tuan, nak tegur tu sampai kena cari peluang begitu. Maknanya hikmah, itu hikmah lah tu. Pak mentua kata, oh, ini bukan kau nak marah aku naik haji, kau nak kata aku sembahyang malah. Jadi tuan-tuan, nak carikan hikmah dalam teguran itu, sampaikan perlu cari ruang begitu. Maka itu kaedah yang betul. Itu kata hikmah. Ada masa perlu keras, ada masa perlu lembut, ada masa perlu tegas, ada masa mungkin guna psikologi dan sebagainya. Ini yang kita belajar daripada Ramadan ini tuan-tuan. Jadi nak jadi orang bertakwa dengan sebab Ramadan, mulut mesti jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut oleh Sayyidina Ali dalam memberi makna tentang takwa, yang pertama takut pada Allah, yang kedua apa? Waridha bil khalil. Redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah Taala turunkan kepada kita ni tuan-tuan, maka kita kena redha. Redha ni apa makna redha? Redha ni apa makna dia? Puas hati. Redha ni makna dia puas hati. Apakah selama yang kita telah melalui kehidupan yang panjang dengan musibah, dengan dugaan, apakah Allah Ta'ala memberikan kita musibah dan dugaan ini menjadikan kita puas hati dengan Tuhan? Tuan-tuan, kita tengok macam-macam bentuk ujian Allah Ta'ala beri pada orang. Macam-macam bentuk ujian. Di bulan Ramadan, baru ni ada orang rumah terbakar. Dalam persiapan nak menyambut raya, rumah terbakar. Bagaimana dia nak menzahirkan puas hati dia dengan keadaan dia ketika mana Allah Ta'ala memberi ujian yang cukup berat pada dia? Kita cakap senang lah, kita tak lalu apa yang dia lalui. Ada orang tuan-tuan yang hilang orang tersayang dalam sekelip mata. Kalau kita kata orang tu sakit, kita nampak dia punya progres dia, lebih kurang sakitnya berbanding dengan orang yang tiba-tiba sihat-sihat, accident begitu, Tuhan ambil. Lebih sakit tuan-tuan daripada melihat orang yang sakit itu. Orang yang sakit meninggal dengan orang yang Allah Ta'ala ambil mengejut. Dia ada beza sikit hati itu bagi orang yang menerima musibah. Bagaimana ujian Allah Ta'ala beri pada manusia dan kita pun mungkin ada yang diuji. Saya ada dengar baru ni orang, kawan saya telefon. Kita dalam sibuk-sibuk raya ni tuan-tuan, dia kata kena COVID dia. Masuk hospital. Dia kata, aduh, dia kata, dekat-dekat nak raya pula boleh kena COVID. Saya kata, nak cakap apa? Apa yang kita boleh cakap melainkan semoga Allah Ta'ala memberi kesembuhan segera. Pelbagai ujian, bagaimana dengan setiap musibah yang ditimpakan kepada seseorang itu, dia redha, dia puas hati. Itu tanda orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, apa musibah yang kita ditimpakan oleh Allah Ta'ala, sama ada dengan keredaan, sama ada dengan seronok ataupun kita tak seronok, suka tak suka, puas hati dengan Allah Ta'ala, dia mesti ada puas hati. Sebab apa? Percayalah, setiap musibah, setiap ujian, setiap perkara yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu mempunyai hikmah yang sangat banyak kepada seseorang. Tetapi mungkin dia tidak boleh melihat hikmah itu pada waktu musibah itu turun. Tapi percayalah, selepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hasil yang baik daripada musibah dan ujian yang ditanggung. Tengok tuan-tuan, ada orang yang Allah Taala uji sakit. Saya pergi ziarah orang sakit. Sakit dia kena paru-paru. Bila pergi hospital, doktor kata ada blok pula. Buat angio. Lepas tu ada problem lutut pula. Oh, bersambung-sambung. Balik ke rumah. Saya pergi ziarah di rumah. Memang nampak uzur lah. Nampak uzur pakai tongkat. Kita tahu dia orang sihat sebelum ni, tiba-tiba sekarang bertongkat. Daripada satu sudut tuan-tuan, kita rasa kesian tengok dia menanggung ujian. Tapi daripada satu sudut baik, banyak perkara-perkara yang tidak baik untuk diri dia, dia tinggalkan. Dia ni satu orang heavy smoker. Oh, isap rokok. Berkotak-kotak satu hari. Saya jumpa dia baru-baru ni. Rokok saya dah humban dalam tong sampah semua dia ni. Bagus juga. Ada hikmah yang baik. Sekarang dia kata anak-anak dia yang jauh-jauh pun balik bergilir jaga dia. Daripada satu sudut kita nampak penyakit itu tidak baik. Tapi daripada satu sudut, inilah waktu bonding time keluarga dia.
Jadi tuan-tuan, setiap musibah yang Allah Ta'ala timpa pada kita itu memberikan kebaikan. Sebab itu puas hati, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga dia kata apa? Wal amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bertakwa, dia tidak hanya takut pada Allah, dia bukan hanya puas hati dengan ketentuan Allah, dia juga beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ramadan ini Allah Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekadar dibaca, tetapi beramal dengan isi kandungan dan maknanya. Beramal dengan isi makna Quran. Sebab itu berbuih-buih saya sebut dengan tuan-tuan di surau, di masjid, saya kata apa? Al-Quran ini bukan hanya kita nak baca, perlu kepada memahami isi makna Quran. Kita bukan orang Arab tuan-tuan. Baca tu faham. Kita baca 5-6 kali pun tak faham lagi. Maka tengok makna. Biar kita faham apa yang disebut dalam Quran itu memberi kebaikan pada kita. Baca Quran, tengok makna, biar faham. Kita baca tiap-tiap malam dalam sembahyang witir sebagai contoh. Surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Banyak mana pengajaran yang ada dalam itu? Wal akhiratu, ayat akhir dia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat, segala perkara yang ada di atas dunia ni, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat, akhirat itu kekal untuk kamu. Kamu carilah dunia banyak mana pun, kamu berjuanglah untuk hidup di dunia sehebat mana pun, tak kekal dunia ni untuk kamu. Disebut dalam Quran apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Yang kekal pada kamu, akhirat itu. Apa yang kamu bawa untuk akhirat itu yang kekal pada kamu. Kita menyambut Ramadan. Ingat, Ramadan ini ada cerita Quran. Kita dengar dalam Quran sebut bagaimana Al-Quran itu memberikan kebaikan kepada ahli yang membaca Quran. Sebab itu beramal dengan Quran itu, tuan, beramal. Quran ini bukan hanya dibaca tetapi beramal dengan isi makna dia. Beramal. Beramal. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi peguam bela pada kita dalam kubur. Di saat kita tidak boleh mencari peguam bela, di saat kita keseorangan di dalam kubur, tuan-tuan kena ingat, pendamping kita, peneman kita, yang boleh meneman kita dalam kubur adalah Quran. Tapi kalau atas dunia, wal amalu bitanzil, kita tidak beramal, tidak beriman, tidak membaca apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, kita akan keseorangan di alam kubur esok. Sebab itu kata ulama', dia kata apa? Berdampinglah dengan Quran semasa kamu hidup, supaya Quran menjadi pendamping kamu di alam kubur nanti. Tapi kalau kamu menjadikan Quran itu sebagai musuh ketika mana kamu hidup, percayalah, Quran tidak akan datang sebelah dengan kamu ketika mana kamu berada di alam kubur. Atas dunia kita dengan Quran macam musuh. Macam musuh. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan, Quran ini bukan hanya dibaca tetapi perlu dipelajari. Kuliah-kuliah Quran perlu hadir. Jangan tak hadir. Kelas-kelas pengajian Quran ini, dengar ada kelas Quran macam kelas hantu. Tak mari orang takut. Takut sangat. Bila tanya pasal apa? Kuliah Quran tak mau pergi. Saya bukan tak nak pergi sebab apa ustaz? Sebab tak nak kena baca kata dia. Quran ni tuan-tuan, dia tak jadi kita buka Quran, dia tengok muka 1, tengok muka 2, tengok muka 3. Kalau tengok satu hari 8 kali pun kita boleh khatam. Quran ni memang kena baca. Kalau tak baca tak jadi apa. Sebab itu bila pergi kelas Quran tak mau baca, sampai bila pun kita tidak akan pandai tuan-tuan. Tidak ada hebatnya amalan Quran ni. Hebatnya tuan-tuan. Kata Nabi apa? Siapa yang belajar Quran, siapa yang mempelajari Quran, dalam keadaan dia belajar membaca Quran, dia baca silap Quran, Allah Ta'ala beri dia pahala. Tapi kalau dia baca Quran, dia baca betul, Allah Ta'ala beri dia 2 pahala. Kalau silap baca Quran, dapat 1 pahala. Kalau dia baca betul, dapat 2 pahala. Bayangkan, hebatnya orang baca Quran ni. Salah pun boleh pahala, betul pun boleh pahala. Dengan syarat dia dalam proses mempelajari ilmu Quran. Baik itu, hebat Quran ni tuan-tuan. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Dan yang terakhir disebut apa tuan-tuan? Wal isti'dad liyaumir rahil. Ini yang paling penting disebut. Orang bertakwa, dia akan buat persiapan untuk menghadapi hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Nabi menyebut kegembiraan dengan Ramadan itu 2 kan? Disebut Pertama apa dia kata? Ketika mana kita berbuka puasa.
Allah Ta'ala memberikan kegembiraan dengan sebab Ramadan itu dua. Yang pertama, kegembiraan ketika mana kita berbuka puasa. Berbuka ni memang seronok, tuan-tuan. Setiap kali kita berbuka, kita akan seronok. Seronok. Sampai hari ni pun, walaupun hari ke-25, 26 pun. Setiap kali berbuka, kita akan seronok. Macam saya sebut dengan tuan-tuan. Tengok orang buka puasa. Kat hotel ke, orang buat majlis buka puasa ke. Ambil 15 minit sebelum berbuka tu, macam mana rupa orang, tuan-tuan. Hara. Bercakap ngong-ngeng, macam-macam mana bising. Sebab itu saya, kalau orang jemput, dia kata, Ustaz minta tazkirah sikit sebelum berbuka. Saya kata, saya bukan tak boleh, bukan tak nak, bukan tak sudi. Saya kata, cuma saya tak nak kurangkan pahala puasa saya. Itu pasal apa? Nanti saya jadi sakit hati. Tazkirah dekat sebelum berbuka ni, orang bising. Kita bercakap ni terjerit-jerit. Orang sibuk nak makan ni, tuan-tuan. Ngong-ngeng, kita bercakap seorang. Mula hati kita pun naik darah je. Jadi saya kata, saya minta maaf lah kalau tazkirah sebelum buka ni, nanti dia mengurangkan pahala puasa saya tu. Saya kata, tak payah tazkirah lah sebelum buka ni kadang-kadang. Melainkan orang semua dengar tawaduk. Payah nak cari. Bising. Kena pula kalau makan hidang, makan buffet ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Tapi tuan-tuan dengar, bila mana orang azan? Orang azan. Dengar je azan, masuk je berbuka, pop, senyap. Senyap tuan-tuan, tak bunyi. Dengar bunyi sudu je. Ting, cedok laut. Kenapa tuan-tuan? Kerana kegembiraan kita meraihkan waktu berbuka itu. Benar kata Nabi SAW. Kegembiraan puasa itu dengan gembiranya ketika berbuka. Yang kedua apa? Yang kedua ni penting. Dan kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berpuasa ini Allah Ta'ala beri dia gembira ketika mana bertemu dengan Allah. Bila mana dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa itu akan memberikan kegembiraan kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, orang bertakwa, dia akan cari jalan memikirkan tentang kehidupan dia selepas daripada ini. Apa amalan yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masa terdekat. Kalau sekiranya dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa amalan baik yang kita buat? Yang mungkin kita rasa kalau kita mati, inilah amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Apa amalan? Terfikir tak kita tuan-tuan? Ni aku sembahyang tarawih ni. Mudah-mudahan tarawih inilah menjadikan satu amalan yang boleh melindungi aku daripada azab kubur. Ni aku duduk lama dalam masjid ni, aku bertahlil lepas sembahyang tarawih. Ada? Lepas tarawih, lepas witir, kadang-kadang ada orang cabut terus. Tak mau witir, tak mau lah. Ya Latif tak mau, ada yang kata bid'ah lah. Dia mula mari penyakit gitu. Tahlil lah, afdali zikri fa'alam annahu la ilaha. Tak ada yang bangun balik, ada yang duduk kat luar minum air, ada yang pergi bahan morih dan sebagainya, tak sabar. Kita yang tinggal, apa yang kita fikir? Kita kata, mudah-mudahan ya Allah, ni aku bertahlil ni, aku meluangkan masa pada malam ini, tak ikut orang-orang lain yang balik ataupun ajak pergi mengerti. Kenapa? Aku nak amalan aku ni ya Allah. Menjadikan amalan yang aku nak bawa dalam kubur nanti menjadi pelindung pada aku. Kita sembahyang sunat. Bergesa-gesa kita bangun. Pukul 4.30 kita bangun. Ni jam orang musim orang ni. 10 akhir malam orang qiyamul lail. Ada yang sembahyang tasbih. Ada yang jumpa saya, dia kata, Ustaz kita jemput Ustaz sembahyang ni lah. Jadi imam qiyamul lail. Saya kata pukul berapa nak mula? Pukul 4. Okey. Sembahyang apa? Kita ni Ustaz kat sini orang tua-tua ramai. Jadi kita tak buat tasbih kata ni. Kita buat yang biasa-biasa je. Saya kata tua ramai lah elok sembahyang tasbih ni. Kenapa pula yang tua bila tua ramai tak boleh sembahyang tasbih? Oh, dia kata orang tua tak daya nak berdiri lama. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak memikirkan, boleh kita sepatutnya kita bergesa dengan amalan walaupun dia berat sedikit. Mudah-mudahan amalan ini kita buat, ini yang kita nak jadikan satu persembahan yang paling baik depan Allah Ta'ala. Orang, tuan-tuan cuba tengok. Saya sebut dengan tuan-tuan lah. Kita makan hotel ataupun kita makan satu menu makanan yang sedap. Yang harganya beratus mahal dia tuan-tuan. Beratus mahal dia. Contoh kita kata apa? Lobster lah, lobster. Udang besar tu. Udang kara. Besar udang tu sampai beratus ekor. Hidup kan kalau masak lagi mahal. Sampai 300-400 ekor. Kita kata apa ke benda nak makan sampai 300-400 ni? Tuan-tuan kena tahu proses dia tu. Udang tu nak cari bukan senang.
Dia bukan duduk macam-macam udang pengantin ni, boleh senang orang sekali tebor jala ataupun tahan jaring boleh dapat. Dia bukan tahan-tahan jaring boleh dapat. Dia nak cari tu, ada kaedah dia, ada cara dia. Ada orang yang betul-betul pandai. Nak cari udang tu bukan senang, susah. Kemudian dah dapat udang tu pula. Nak siang, nak masak tu bukan senang. Saya tuan-tuan ada orang balik pergi Sabah. Balik dia hadiahkan saya udang tu lah, lobster ni. Saya pun balik ke rumah, tunjuk kat rumah. Memang sedap lobster ni, tapi macam mana kita nak makan ni? Nak kopek kulit ke? Nak siap macam mana? Tak reti kita. Akhirnya buka internet, tengok macam mana cara siap. Belajar internet ke siap udang? Oh gitu rupanya. Susah juga nak proses dia. Bukan senang. Baru kan, cuba tengok. Sebab itu harga dia mahal. Kenapa? Nak cari itu susah. Nak potong susah. Nak masak susah. Bahan nak masak susah. Nak kekalkan rasa manis udang susah. Barulah harga dia diletakkan dengan harga yang mahal. Begitulah juga ibadat kita. Bila kita dalam keadaan uzur, kita buat juga. Walaupun kita kata, aku ni dah tua, tak berapa daya, buatlah slow-slow. Kesusahan kita itu dibayar mahal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak nak yang susah-susah, tak nak yang ringan-ringan je. Bila ringan ni masalah dia, ringan Tuhan bayar. Lepas itu, apa yang kita nak bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan satu lagi yang saya nak sebut dengan tuan-tuan, yang dikatakan wal isti'dad li yaumir rahil. Ini apa dia kata? Buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Dia kata pastikan segala ibadah yang kamu buat itu bertujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rosakkan ibadah yang kita buat di bulan Ramadan ini dengan jahat hati kita. Jaga ni, ini kena jaga elok ni. Semayang malam dah buat, tarawih kita buat, zikir wirid kita buat, semayang-semayang sunat kita jaga, amalan-amalan sunat kita jaga, tiba-tiba dirosakkan oleh perasaan dan penyakit, rasa baik ataupun rasa puas hati dengan amalan yang kita buat ni. Banyak dah amalan aku dah. Dia mari perasaan begitu. Dia mari perasaan rasa puas hati dengan amalan dia. Cukup dah ni. Nampak orang tak pergi masjid, kita rasa kita lebih baik daripada orang tu. Ini bahaya. Penyakit ni penyakit bahaya. Ada kita rasa tengok orang yang tak qiyamul lail, kita rasa dia ni neraka, kita rasa kita syurga. Malah kita kata kalau aku keluar daripada Ramadan ni, kalau aku mati bulan Syawal ni, rasa-rasanya Tuhan masuk aku syurga dah. Rasa begini yang jahat ni. Rasa begini ni yang jahat ni. Sekarang ni pula bila tarawih dah makin ke depan. Tak? Dah makin ke depan. Dulu kita sembahyang tarawih kalau lambat sikit duduk belakang. Sekarang ni datang lambat pun duduk depan. Datang lambat pun duduk depan tuan-tuan. Yang main-main. Tu saya kata dulu masa malam tamu tarawih, tengok masjid tak muat. Rasa nak besarkan masjid. Tapi malam ni cuba tuan-tuan tengok, masjid besar dah. Besar masjid kita pun. Tak payahlah nak besarkan masjid ni. Memang besar dah masjid kita ni. Hari pertama nak parking, saya ingat kita pergi tarawih hari pertama. Ada? Cari parking kami susah. Kata menyesal pula bawa kereta ni. Parking kat luar masjid tak ada, penuh. Ni jam tuan-tuan boleh pilih nak parking depan tandas, nak parking, boleh pilih parking. Tak payah gaduh, datang lambat pun. Orang dah rakaat ketiga sembahyang isyak kita sampai pun, parking banyak, no problem. Tak payah gaduh lah. Jangan dengan sebab ini tengok, alhamdulillah aku istiqamah ni nampak. Ni apa haji-haji yang dah tua-tua ni semua dah hilang. Ini tak bagus ni tuan-tuan. Kita mula condemn amalan orang, kita rasa amalan kita lebih baik daripada amalan orang. Itu di antara perkara yang menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Penat tuan-tuan. Orang lain tidur lena, kita bangun untuk mengurangkan nilai tidur kita, memberikan masa pada Allah Ta'ala. Kemudian, kita balik lewat masjid, jaga Allah Ta'ala, tiba-tiba mari penyakit hati, rasa baik pada orang. Kita rasa kita lebih bagus daripada orang, menyebabkan segala amalan baik yang kita buat itu hilang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4 ciri yang disebut oleh Sayyidina Ali ini. Dengan Ramadan ini, keempat-empat ciri perlu ada dengan kita. Takut pada Allah. Dengan Ramadan, kita mesti takut dengan Allah. Yang kedua, apa dia sebut? Al-khawf wal ridha bil qalil. Redha dengan ketentuan Allah. Kita mesti puas hati dengan ketentuan Allah.
Ini nak raya ni sampai bergaduh, anak tak balik. Dia mari gitu lah. Anak tak balik lah, asyik utamakan mak tua dia. Tuan-tuan, raya-raya lah. Ya tak, raya-raya. Sekadar satu hari kita raya. Ni tengok ni duk bergaduh ni. Duk bergaduh. Jumaat Sabtu. Apa yang kita nak sibuk no, tuan-tuan? Kat kampung-kampung, saya pergi kedai duk telefon saya. Ustaz rasa-rasa. Ini mari saya marah nak jawab ni, marah betul saya. Tuan-tuan kalau ada hati nak telefon saya tanya yang tu, tak payah telefon lah. Pertama, memang tak ada jawapan. Yang kedua, nanti kurang pahala puasa saya. Tuan-tuan pun sakit hati nanti tak jawab. Jadi tuan-tuan kita kata, ni sibuk ni. Jumaat Sabtu. Kenapa tak boleh tengok awal-awal anak bulan ni? Nabi dah sebut dah. Ru'yah anak bulan dalam hadis Nabi kata apa? 29 Ramadan baru tengok. 29 Ramadan baru tengok. Penentuan raya bukan melalui kalender, melalui anak bulan. Dalam Quran pun sebut apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Tentang puasa, faman syahida, bila mana kamu nampak? Faman syahida minkum syahra, kamu nampak anak bulan, falyasumhu, puasa. Bila mana kamu nampak anak bulan, baru raya. Disebut dalam Quran begitu, disebut dalam hadis begitu. 29 hari bulan baru ru'yah. Kalau sekiranya Nabi kata cuaca mendung, itu Nabi sebut, kaedah tu kaedah Nabi. Kalau sekiranya kamu ru'yah 29 hari bulan, nampak anak bulan, rayalah esok. Tapi kalau kamu ru'yah hari tersebut mendung. Menyebabkan tak nampak anak bulan, maka kata Nabi apa? Genapkan puasa 30. Maka raya hari Sabtu. Ni marah, bincang. Bukan masalah apa, Ustaz. Kita nak buat rendang bila ni? Sibuk ke rendang dia pula. Ini Tuhan punya ketentuan. Jangan sibuk. Kita taat Allah Ta'ala. Sembayang ini, tiba-tiba fikir rendang kita, fikir kuih raya kita. Apa peduli kuih raya kita, apa peduli rendang kita, tuan-tuan? Kita nak jaga Allah Ta'ala. Ni sibuk, stres. Nak beli lauk hari apa? Belilah lauk. Banyak mana nak makan, tuan-tuan? Ni sibuk nak raya. Dia sibuk nak raya ni, tengoklah. Hari keempat, hari kelima, nurse dekat hospital pula sibuk. Sorang masuk. Pasal sibuk sangat dengan raya sampai kita, bukan salah kita menyambut raya, tuan-tuan, saya sebut. Bukan salah. Tetapi jangan sampai kita mengecikkan Ramadan, membesarkan hari raya tersebut. Semata-mata. Memang hari raya hari besar, hari raya hari gembira. Tetapi jangan lupa, tidak ada bulan yang lebih baik, tidak ada hari yang lebih baik selain daripada berada di bulan-bulan Ramadan itu. Jadi nikmatilah detik-detik kita berada di bulan Ramadan ini. Hargailah ruang dan peluang panjang umur kita berada di bulan Ramadan ini. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, yang akhirlah saya sebut dengan tuan-tuan, kata Nabi apa? Kata Nabi SAW, siapa yang menemui bulan Ramadan, sedangkan dia tidak diampunkan habis dosa dia oleh Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala beri Ramadan pada dia, dia tak habis dosa dia diampunkan. Keluar daripada Ramadan, dosa masih lekat di badan. Orang ini tidak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastikan tuan-tuan, 1 Syawal, dosa-dosa yang lekat di badan kita, semuanya gugur, semuanya tertinggal. Semuanya habis dibuang di dalam bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir sekali, doa dengan Allah Ta'ala, apa kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan, biarlah amalan itu menjadi amalan berterusan kepada kita. Ada orang ni beribadat di bulan Ramadan ni bagus, tapi bila masuk Syawal, dia jadi hantu balik. Kita ni tuan-tuan beribadat kerana siapa? Kerana Allah. Hayyul la yamut. Allah Ta'ala hidup tidak mati. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala ada, di bulan-bulan lain pun Tuhan ada. Jangan Ramadan ni bagus, jaga masjid, jaga itu, jaga ini, mulut jaga. 1 Syawal dah jadi wahara dah. Cuba tuan-tuan tengok. Isyak 1 Syawal nanti macam mana? Malam raya kedua. Imam datang lah, imam pun. Ada tempat dia lah, imam dia lah Bilal. Seorang dia je tinggal. Jangan begitu tuan-tuan. Kalau kita boleh meramaikan malam, setiap malam-malam di bulan Tarawih, di malam-malam bulan Ramadan, kebaikan itu dibawa ke bulan-bulan yang lain. Kenapa? Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan didikan.
Nak tahu berjaya tak berjaya Ramadan itu, tengok apa jadi pada dia 1 Syawal. Tengok. Jaga. Kalau Ramadan ni jaga, banyak perkara kita jaga, 1 Syawal jadi baik ke tidak? Jaga ke tidak? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan itu menjadi kebaikan yang kita akan buat di bulan-bulan yang berikutnya. Ramadan bulan yang hebat dengan sedekahnya, dengan semayangnya, dengan orang balik lambat di masjidnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengekalkan kebaikan itu. Kerana apa? Kita beribadat bukan kerana Allah. Kita beribadat bukan kerana bulan, tapi kita beribadat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya nak mati di bulan Ramadan. Kita bukan hanya tahu Ramadan itu tempat kita mati. Kita boleh mati di bulan-bulan yang lain pun. Jadi pastikan persiapan yang cukup kita buat di bulan Ramadan, jadikan kebaikan di bulan Ramadan itu menjadi kebaikan kita di bulan-bulan yang berikutnya insya-Allah. Sebab itu kata ulama, tanda seseorang itu diterima oleh Allah ibadahnya di bulan Ramadan, maka lihat bagaimana ibadatnya di bulan Syawal itu. Kalau Ramadan dia baik, Syawal tak baik, itu tanda Allah Ta'ala tak beri kebaikan pun pada dia di bulan Ramadan. Tapi kalau dia baik di bulan Ramadan, dia baik di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, itu tanda Allah Ta'ala nak beri baik pada dia. Jangan Syawal je baik, tu kaedah pun baik juga. Ni kan dia kata, saya sebulan puasa, sebulan raya, maka sebulanlah baik dia. Ikut dia puasa sebulan, sebulan baik dia. Ni perangai tak sihat ni. Macam orang pergi, yang saya cerita dengan tuan-tuan lah, macam orang pergi umrah. Dia pergi umrah, ada kat sana 2 minggu. Pergi masjid 5 waktu jaga, mulut jaga, ada. Mata jaga, apa jaga. Bila balik, tengok minggu pertama okey. Bagus, datang masjid selalu. Minggu kedua, bagus. Datang masjid selalu. Jaga lagi amalan-amalan yang dibuat di Mekah. Minggu ketiga, dah tak baik dah. Dah hilang. Bila tanya Haji, Haji, 2 minggu je Haji nampak kat masjid ni. Bila balik umrah kita nampak 2 minggu je kat masjid, minggu ketiga dah hilang. Dia kata, saya pun pergi Mekah 2 minggu je, jadi balik pun 2 minggu lah baik dia. Ini yang tak tahan ni. Dia kira berapa lama dia baik, mana boleh begitu. Ramadan ni pun jangan begitu. Sebulan dia baik Ramadan, jangan sebulan je dia baik Syawal esok. Masuk balik Zulkaadah, dia dah buat balik perangai lama dia tuan-tuan. Jadi kita tak nak begitu. Kita nak baik terus sampai Allah Ta'ala panggil pulang kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima barang kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan, istiqamahkan kita dengan kebaikan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita malam Al-Qadar itu, mudah-mudahan. Dan kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah seorang yang menjadi penghuni syurga melalui pintu Ar-Rayyan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka-mereka yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita hari raya yang penuh kesyukuran, dan Allah Ta'ala memberikan keampunan sebanyaknya kepada kita, dan dicucuri kebaikan yang banyak kepada kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan beberapa perkongsian ini memberi manfaat yang banyak kepada kita. Saya mohon ribuan kemaafan dengan tuan-tuan. Sepanjang kuliah-kuliah kita ni, kalau ada perkara-perkara yang tidak baik daripada saya mohon ribuan kemaafan. Kerana saya pun manusia macam tuan-tuan juga. Tentulah ada kesalahan, kata-kata saya yang tidak baik keluar daripada mulut saya. Jadi saya mohon tuan-tuan maafkan saya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan semua kita ni tuan-tuan insya-Allah. Dan saya ambil kesempatan juga in advance ucap selamat hari raya, maaf zahir batin, kullu am wa antum bi khairin. Mudah-mudahan tahun yang mendatang ini memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada kita insya-Allah, dan menjadikan kita orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu di atas kelemahan, kejahilan, dhaif diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وارزقنا وبلغنا ليلة القدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.